Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Kelantan bumi tercinta. Hadirin yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pertama sekali, marilah kita bersama-sama panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bertemu pada sesi ini. Izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Baiklah, dengan itu, saya ingin mengucapkan selamat datang buat semua. Bersama saya, Nur Najla Dalina binti Syairun Islam, selaku moderator anda pada sesi ini. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel, suka untuk saya berkongsi tentang topik yang akan kita kupas pada hari ini, iaitu krisis ekonomi pendidikan. Bersama saya adalah dua orang ahli panel yang amat terkemuka dan tidak asing lagi di negara kita. Jangan ragu dan jangan gusar kerana nampaknya para peserta sudah tidak sabar lagi untuk mengenali kedua-dua orang ahli panel yang terserlah dengan kejeletaan mereka dan tampak sungguh bergaya. Baiklah, saya perkenalkan panel kita yang pertama pada sesi ini. Nampak malu tapi peta dalam berkata-kata, iaitu Profesor Nur Raudatul Jannah binti Azman. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Seterusnya, kita pergi pula kepada ahli panel yang kedua, nampak sangat ayu memakai tudung yang berwarna coklat. Saudari Nur Dr. Nabila binti Surya. Selamat datang juga buat Dr. Nabila. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya dalam keadaan yang baik. Terima kasih. Baiklah, usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita semula kepada topik forum kita pada sesi ini. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, ingin saya perkatakan bahawa sektor ekonomi kini banyak memberikan krisis terhadap bidang pendidikan. Jadi, saya ingin meminta penjelasan daripada panel pertama dahulu. Bagi Prof, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ekonomi? Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Secara umumnya, ekonomi mempunyai konsep yang khusus iaitu ekonomi dikonsepkan sebagai satu ilmu yang mempelajari berkenaan bagaimana cara manusia untuk memenuhi keperluan hidup mereka dengan menggunakan sumber bumi yang sedia ada. Namun begitu, terdapat juga beberapa konsep ekonomi berdasarkan perspektif Islam. Para sarjana Islam telah berpandangan bahawa ekonomi diertikan sebagai isu-isu yang melibatkan bidang muamalat, peraturan pasaran, penilaian pajakan, tingkah laku dalam ekonomi yang dibenarkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Harga dan buruh, wang sebagai alat pertukaran, pencatakawan, perubahan harga serta etika dalam jual beli. Al-Ghazali merupakan salah satu sarjana Islam yang mengemukakan pendapatnya berkenaan dengan ekonomi. Al-Ghazali telah mengemukakan pandangannya pada lingkungan tahun 1058 sehingga 1111 Masihi. Beliau berpendapat bahawa ekonomi merupakan satu pemikiran atau gelagat individu sebagai ejen ekonomi dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dalam urusan seharian. Konsep ekonomi menurut perspektif barat pula, ekonomi merupakan satu sistem yang mementingkan atau mengutamakan keuntungan individu. Ekonomi barat memberikan kebebasan sepenuhnya kepada individu untuk bertindak tanpa mempunyai bimbingan dan nilai-nilai agama bagi mencapai matlamat mereka yang mengutamakan keuntungan. Sehubungan dengan itu, saya dapat simpulkan bahawa konsep ekonomi adalah satu kegiatan yang dijalankan oleh manusia dengan mengendalikan sumber-sumber yang ada di bumi bagi mewujudkan negara yang harmoni. Terima kasih kepada panel pertama kita yang telah memberikan penjelasan yang panjang lebar berhubung pengetahuannya mengenai bidang ekonomi. Maka, sebentar tadi kita sudah mendengar penjelasan oleh Prof. Raudah berkenaan takrif atau lebih jelas lagi definisi tentang ekonomi dari aspek konsep iaitu dalam perspektif atau pandangan Islam maupun perspektif Barat. Jadi, kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut
tentang perkaitan di antara ekonomi dan pendidikan. Maka saya ingin mengajukan soalan seterusnya buat saudari panel yang kedua, iaitu Dr. Nabila. Bolehkah saudari menjawab persoalan tentang apakah pandangan saudari mengenai kaitan di antara dua aspek ini, iaitu ekonomi dan pendidikan? Dipersilakan saudari untuk menjawab persoalan ini. Terima kasih moderator kita yang manis dan jelita ini. Jadi, bagi pandangan saya mengenai soalan yang diberikan, apakah itu ekonomi dalam pendidikan? Jadi, ingin saya jelaskan sedikit tentang apa kegunaan ekonomi dalam pendidikan. Istilah ekonomi dan pendidikan mempunyai maksud dan makna yang berbeza. Dua-duanya sangat diperlukan bagi kehidupan seharian manusia. Ekonomi merupakan usaha memanfaatkan segala sumber bagi kehidupan seharian manusia. Ekonomi merupakan usaha memanfaatkan segala sumber daya untuk menjalankan proses untuk mencapai satu tahap yang baik dari segi kewangan, tenaga dan pergerakan ke arah keperluan dan kehendak sesuatu. Manakala pendidikan berupaya atau usaha untuk mendidik manusia dan mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, iaitu bagi mencapai tahap produktif yang terbaik dan tertinggi. Pendidikan juga merupakan usaha yang besar yang melibatkan banyak sumber, tenaga, fasiliti bagi masa yang sangat lama kerana pendidikan berorientasi ke masa depan. Melalui itu, apakah maksud ekonomi dalam pendidikan dari keseluruhan? Di sini dapat saya simpulkan dengan ekonomi pendidikan adalah satu tuntutan permintaan keperluan oleh manusia untuk belajar yang perlu dibiayai. Jadi, untuk mendapatkan pendidikan semestinya memerlukan duit dan kewangan untuk bergerak. Bukan bermaksud murid ni pergi ke sekolah perlu bawa duit setiap hari baru boleh ke sekolah. Tidak. Maksudnya di sini untuk belajar, pergi ke sekolah dan sebagainya perlu mempunyai kewangan yang baik. Misalnya, contoh, murid perlu menuliskan buku. Maka murid tu perlulah membeli buku, pensel, pemadam dan alat tulis yang lain untuk belajar. Jika terdapat murid yang mempunyai masalah kewangan untuk memiliki pendidikan yang baik, maka di sini wajarlah terdapat pelbagai masalah ekonomi ke arah pendidikan. Bukan sahaja saya telah melakukan kajian tentang teori human capital. Apa yang saya ingat dikatakan oleh Scott 1961 iaitu tokoh cendekiawan yang mengkaji tentang falsafah manusia inilah. Beliau pernah berkata bahawa ekonomi menjadi maju dalam pendidikan bukan hanya kerana wang semata-mata tetapi melainkan pada pengetahuan utama yang dimiliki seseorang manusia sebagai modal utama untuk berjaya. Kerana itu, manusia adalah menjadi aset utama dalam kegiatan ekonomi. Tetapi dengan mendapatkan ekonomi yang terbaik, semestinya perlu memiliki ilmu pengetahuan yang cukup mantap. Dan itu, dari sudut pandang saya lah, jelaslah sebenarnya ekonomi dalam pendidikan ini adalah tunjang bagi kehidupan seharian, khususnya yang di dalam pelajar. Terima kasih kepada panel kedua di atas pandangan yang amat bernas tersebut. Sidang hadirin sekalian, maka sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa sektor ekonomi merupakan tunjang bagi kehidupan generasi kini, terutamanya anak-anak muda yang masih belajar di bangku sekolah. Jadi, marilah kita meneruskan lagi bual bicara kita pada hari ini. Jadi, apa kata panel pertama pula mengemukakan pandangan beliau mengenai apakah punca berlakunya krisis ekonomi dalam pendidikan? Kerana sudah pasti saudara dan saudari tentu tahu bahawa hal ini boleh dikatakan sebagai satu isu yang hangat di negara kita. Marilah kita dengar penjelasan yang akan dikupaskan oleh panel kita yang pertama. Saya percaya hadirin sekalian sudah tidak sabar lagi untuk mendengar penjelasan oleh beliau. Silakan saudari Prof. Rauda. Soalan yang amat menarik saudari pengurusi majlis. Baiklah, saya akan menerangkan satu persatu berkenaan dengan soalan yang telah diutarakan. Seperti yang kita tahu, negara kita baru saja melepasi pandemik COVID-19, menyorti kembali pada 16 Mac 2020 yang Berhormat Muhyiddin Yassin yang merupakan Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Malaysia sebagai satu langkah pencegahan
bagi mengatasi wabak COVID-19. 7 fasa PKP yang telah dicadangkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO agar dapat membendung wabak COVID-19 ini secara efektif. PKP ini telah menimbulkan kemerosatan yang ketara dalam permintaan dalam komoditi utama. Komoditi merupakan produk pemprosesan primer yang dikeluarkan secara besar-besaran dan dijual secara bukan seperti minyak, gula, beras dan petrol. Keadaan ini telah menyebabkan inflasi dalam negara kita. Konsep inflasi melalui perspektif ekonomi adalah suatu kenaikan dalam tingkat harga umum barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi dari semasa ke semasa. Peningkatan tingkat harga umum akan menyebabkan setiap unit mata wang cuma dapat membeli barangan dan perkhidmatan dalam jumlah yang kurang daripada semulanya. Inflasi juga bukan hanya melibatkan barangan, tetapi turut adanya inflasi pendidikan. Inflasi pendidikan mula wujud apabila peluang pekerjaan pada peringkat tinggi gagal berkembang menyebabkan berlakunya peningkatan ketidakpadanan pekerjaan dalam pasaran buruh. Fenomena ini telah menyebabkan nilai terhadap pendidikan akan dipandang rendah iaitu sama seperti kejatuhan nilai mata wang apabila harga umum meningkat. Tambahan lagi, inflasi pendidikan turut membincangkan berkenaan dengan isu peningkatan yuran secara mendadak di universiti awam ataupun kolej swasta. Peningkatan yuran ini menyebabkan ramai pelajar yang mengambil keputusan untuk tidak lagi menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai contohnya, kita dapat melihat yuran di Universiti Malaya (UM) dan Universiti Sains Malaysia (USM) dalam sekitar RM2,000 dan ke atas bagi sesuatu khusus. Melalui statistik pendapatan bulanan isi rumah di Malaysia daripada Jabatan Perangkaan, pendapatan bulanan isi rumah mencapai purata RM6,141 ataupun RM73,692 setahun. Hal ini menunjukkan bahawa isi rumah di Malaysia membelanjakan hanya 3% daripada gaji tahunan mereka bagi yuran pengajian di universiti dan kolej. Melalui statistik ini, jelaslah bahawa wujudnya inflasi dalam pendidikan. Baiklah, punca yang seterusnya adalah kemiskinan. Kemiskinan bukanlah sesuatu yang diminta, namun tidak bermakna perkara ini hanya perlu diterima tanpa usaha. Masalah kemiskinan ini amat ketara apabila Malaysia telah menyemak semula Had Pendapatan Garis Kemiskinan PGK kepada RM2,208 berbanding kadar RM980 yang telah diguna pakai sejak tahun 2005. Hal ini bermakna bahawa kadar kemiskinan di Malaysia adalah 5.6% bersamaan 405,441 isi rumah. Keadaan ini telah mewujudkan jurang pendapatan yang ketara antara golongan kaya dan golongan miskin. Tempias kemiskinan ini juga terkena kepada anak-anak yang masih bersekolah. Kehidupan yang daif dan pendapatan ibu bapa yang kurang mencukupi menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang sepatutnya. Tambahan lagi, jurang ini juga menyebabkan pelajar daripada golongan miskin tidak dapat meneruskan pelajaran dengan sempurna. Sesetengah pelajar sekolah tidak mempunyai peralatan yang mencukupi untuk belajar terutamanya pada waktu pandemik COVID-19 di mana semua sekolah diarahkan untuk tutup dan melaksanakan pembelajaran secara atas talian. Sesetengah pelajar daripada keluarga miskin tidak mempunyai barang kelengkapan asas sekolah yang lengkap iaitu mereka hanya menggunakan baju, kasut, beg yang lusuh serta alat tulis yang sekadar ada untuk ke sekolah. Tambahan lagi, kita dapat melihat perubahan yang ketara antara golongan kaya dan miskin semasa pandemik COVID-19 ini. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan keluarga berpendapatan rendah tidak mampu untuk menyediakan kemudahan gadget dan internet kepada anak-anak mereka. Hal ini akan menyukarkan lagi pembelajaran pelajar sehingga menyebabkan mereka gagal hadir ke kelas atas talian. Kegagalan mereka untuk masuk ke kelas akan menyebabkan mereka ketinggalan dalam pelajaran. Selain itu, pelajar daripada golongan miskin ini berisiko untuk tidak mampu menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Kesempitan wang menyebabkan ramai pelajar tidak mampu meneruskan cita-cita untuk ke Menara Gading. Kebanyakan daripada mereka mengambil keputusan untuk tidak meneruskan pengajian ke universiti, malah memilih untuk bekerja membantu keluarga. Ini kerana mereka sedar bahawa menyambung pelajaran akan memerlukan wang yang banyak. Mereka terpaksa melupakan segolong ijazah demi membantu keluarga untuk menampung kehidupan. Hal ini berbeza dengan pelajar daripada golongan kaya.
Mereka mampu meneruskan pelajaran tanpa perlu risau mengenai beban kewangan yang terpaksa ditanggung oleh keluarga. Di samping itu, segelintir pelajar daripada golongan miskin pula terpaksa mengambil keputusan untuk berhenti belajar. Mereka berfikir bahawa kos pendidikan akan membebankan keluarga. Mereka memilih untuk bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Meskipun tidak mempunyai kelulusan tinggi, namun wang adalah yang utama bagi meneruskan kehidupan mereka. Tindakan ini mungkin mampu membantu untuk meneruskan kehidupan, namun tidak mampu mengubah kehidupan secara total. Pendidikan memberikan kita peluang untuk mengubah kualiti hidup. Melalui pendidikan, seseorang mendapat kelulusan tinggi dan mendapat jawatan yang baik serta dapat mengubah kehidupan miskin kepada stabil. Namun perkara itu tidak dapat dicapai sekiranya pelajar daripada golongan miskin mengambil tindakan berhenti sekolah kerana perlu membantu keluarga mencari rezeki. Meskipun kadar kemiskinan di Malaysia dikatakan telah turun daripada 5.6% berbanding 7.6% pada tahun 2016, namun masih ramai rakyat Malaysia yang hidup dalam kesusahan serta terpaksa melupakan pendidikan. Jurang pendapatan antara golongan kaya dan miskin telah mewujudkan jurang pendidikan terhadap rakyat. Jurang ini dapat dilihat melalui tahap pendidikan daripada golongan kaya dan miskin. Golongan kaya mampu menampung kos pengajian dan menyediakan kelengkapan yang lengkap untuk pelajar. Mereka mempunyai kelebihan untuk mendapat pendidikan yang sempurna. Manakala pelajar daripada keluarga miskin terpaksa menangguhkan persekolahan menyebabkan mereka tertinggal di belakang berbanding rakan seusia mereka. Perkara ini mampu menimbulkan isu seperti ketidakstabilan emosi dan sosial. Perbezaan antara hidup boleh mendatangkan rasa rendah diri dalam kalangan murid-murid. Zaman persekolahan merupakan masa untuk mereka mencuba untuk menyesuaikan diri dengan berinteraksi dengan orang sekeliling. Sekiranya mereka gagal untuk menyesuaikan diri disebabkan faktor tarikh hidup, mereka akan mula menjadi rendah diri dan kurang berkeyakinan. Sebagai contohnya, murid daripada golongan yang kurang berpendapatan akan memakai pakaian yang sekolah yang serba lusuh, manakala rakan daripada golongan yang berpendapatan tinggi akan memakai pakaian yang bersih. Hal ini akan menyebabkan mereka berasa rendah diri. Masalah buli dan ejek turut akan timbul apabila wujudnya perbezaan penampilan ini sehingga menyebabkan mereka hilang keyakinan diri dan enggan ke sekolah. Sekiranya mereka terpaksa melalui perkara itu, setiap hari, perkara ini boleh menjadi serius sehingga menimbulkan permasalahan yang baru seperti permasalahan tekanan perasaan iaitu depresi. Konklusinya, kemiskinan merupakan suatu masalah yang serius dan memberi kesan kepada banyak aspek termasuk pendidikan. Tanpa pendidikan yang sempurna, Malaysia tidak mampu melahirkan pakar dalam bidang tertentu untuk membantu negara membangun dengan maju. Jurang kemiskinan ini perlulah ditangani dengan mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk mengatasi masalah ini. Sesungguhnya kemiskinan merupakan satu masalah besar yang patut ditangani oleh semua pihak. Maafkan saya, saudari penerusi majlis, saya berminat untuk menyuarakan buah fikiran tambahan berkenaan punca pendidikan dalam inflasi tersebut. Silakan saudari. Terima kasih penerusi majlis. Terima kasih juga kepada Prof. Radatul Jannah. Okey, sebenarnya saya sangat-sangat bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh panel 1, Profesor Radatul Jannah berkenaan inflasi yang menimpa seluruh dunia, khususnya negara kita, Malaysia, akibat pandemik wabak COVID-19. Sebenarnya cabaran dalam pendidikan disebabkan inflasi ini, salah satunya ialah bagi saya lah, yang saya tengok adalah pengangguran. Hal ini dikatakan demikian disebabkan pandemik COVID-19 yang menimpa negara kita pada tahun 2019. Yang kita nampak seperti sudah lama, sudah 5 tahun bukan. Tetapi apakah daya, sebenarnya menurut rekod Jabatan Pangkat Malaysia di OSM pada tahun 2023, pengangguran semakin meningkat dan menjadi peningkatan drastik setelah pandemik wabak COVID-19 sehingga kini, iaitu dari 3.3% pada tahun 2019 kemudian menjadi drastik kepada 4.5%, iaitu peningkatan pengangguran di Malaysia pada hari ini. Sangat tinggi ya. Manakala bilangan penganggur terus menurun.
Tetapi walhal sebenarnya dapat dijelaskan di sini bahawa buruh lingkungan muda sudah turun bekerja, khususnya anak-anak muda yang menetap di kawasan pedalaman dan kampung-kampung yang menjadi tenaga buruh. Seperti statistik yang dilaporkan lagi sekali oleh DUSM, bilangan tenaga buruh pada bulan berkenaan terus mencatatkan tren menaik dengan peningkatan sebanyak 0.2% kepada 16.86 juta orang berbanding 16.84 juta orang pada April 2023, iaitu meningkat sebanyak 0.3% daripada 7.0, sangat drastik ya sebenarnya. Jadi apa yang berkaitan pengangguran dengan pendidikan sebenarnya? Keluarga yang dikategorikan keluarga yang tidak berkemampuan semestinya memerlukan dana yang banyak. Telah lebih-lebih lagi jika mempunyai ahli keluarga yang masih memerlukan pembiayaan sekolah, yang baru sedang belajar dan baru bermula persekolahan. Jika masih ada ibu bapa yang menganggur dalam keluarga tersebut, semestinya terdapat beberapa masalah kewangan lah yang dihadapi oleh anak tersebut. Mengikut laporan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob 2021, iaitu berkata statistik tersebut berdasarkan laporan anggaran pendapatan isi rumah dan insiden kemiskinan oleh Jabatan Perangkat Malaysia, iaitu sebanyak 20% atau kira-kira 580,000 isi rumah daripada kumpulan M40 yang berpendapatan di antara 4,850 dan 10,959 beralih kepada had pendapatan di bawah kumpulan B40. Maksudnya daripada kumpulan M40 berubah kepada B40. Ya. Jelaslah di sini bahawa terdapat peningkatan keluarga B40 lah, iaitu kurang berkemampuan dari segi kewangan yang boleh membawa kepada keciciran anak untuk terlibat masuk ke sekolah. Seterusnya ingin saya tambahkan lagi, ada yang ingin saya tambah iaitu kos tarikh hidup. Kos tarikh hidup ni adalah satu cabaran juga dalam ekonomi dalam pendidikan. Kenapa saya berkata begitu? Kos kehidupan hari ini semakin meningkat akibat peningkatan harga barangan dan perkhidmatan asas yang melambung tinggi. Iaitu kejatuhan nilai ringgit mencecah RM4.71 berbanding $1 Amerika Syarikat AS. Iaitu baras yang terendah lah bagi tahun ini yang dapat menurunkan lagi keadaan. Seterusnya pandemik COVID-19 memberi impak mendalam kepada penduduk sekaligus cabaran lebih besar kepada proses pemulihan terutama kepada individu, keluarga miskin dan isi rumah yang sudah terjejas. Juga menurut laporan tinjauan ekonomi 2024, sebenarnya beberapa kajian menunjukkan isu sedia ada terutamanya lah kos tarikh hidup serta kadar simpanan dan gaji yang rendah sudah berlaku sebelum pandemik lagi dan kini semakin membimbangkan yang terus menekan kemajuan usaha pemulihan isi rumah. Selain itu, peningkatan harga menimbulkan cabaran kepada isi rumah dengan tahap kesusahan berbeza mengikut kumpulan pendapatan dan menyebabkan kesan lebih ketara. Seterusnya menjadikan kumpulan berkenaan lebih mudah terdedah kepada tekanan kos tarikh hidup seperti kumpulan M40 kepada B40. Hal ini sangat berbeza dengan situasi dahulu. Sepertinya pelajar itu bekerja untuk tambah baik kemahiran komunikasi dan timba pengalaman semata-mata. Tetapi sekarang bekerja adalah menjadi satu keperluan untuk pelajar khususnya yang datang dari keluarga yang tidak berkemampuan. Sehingga kan bagi pelajar universiti, maksimum kuliah yang dihadiri oleh seseorang pelajar dalam masa sehari tidak sampai 10 jam. Tetapi tempoh bekerja di luar menelan masa lebih 12 hingga 15 jam sehari yang menjadikan mereka sebenarnya golongan kelas pekerja, bukan lagi pelajar universiti. Sebenarnya remaja sendiri yang masih belajar di tahap rendah sahaja sudah mulai membantu keluarga untuk mencari pendapatan keluarga yang tidak mampu dan fakir. Maka di sini jelaslah bahawa pengangguran dan kos tarikh hidup adalah cabaran yang berat bagi ekonomi dalam pendidikan dan bagi kepada pelajar. Terima kasih ahli panel yang kedua yang telah berkongsi pendapatnya yang amat bernas tersebut.
Baiklah, kita sudah mendengar beberapa punca tentang mengapa terjadinya krisis ekonomi pendidikan di Malaysia oleh para panel yang bijak bestari sebentar tadi. Ingin saya kupaskan sedikit daripada akhbar berita harian pada 10 November 2022. Isu ekonomi yang semakin berleluasa ini menyebabkan terdapat beberapa warga negara yang tidak mendapat peluang dalam bidang pendidikan oleh krisis tersebut. Jadi, daripada punca-punca yang dibincangkan oleh para panel tersebut, kita sendiri dapat lihat bahawa krisis ekonomi membawa kesan buruk terhadap pendidikan generasi kini. Oleh hal yang demikian, daripada punca-punca yang telah dibincangkan, pastinya ada cara ataupun langkah dalam mengatasi atau mengurangkan kesannya dalam bidang pendidikan. Maka, seterusnya saya ingin mempersilakan mana-mana ahli panel untuk mengemukakan cadangan yang boleh dilakukan oleh mana-mana pihak bagi mengatasi cabaran krisis ekonomi dalam pendidikan. Saudari pengurusi, izinkan saya mulakan dengan cadangan saya. Masalah krisis ekonomi di negara kita ini dipandang serius oleh kerajaan kita pada hari ini. Kerajaan telah mengambil tindakan dengan mewujudkan Dasar Malaysia Madani. Malaysia Madani merupakan salah satu dasar kepimpinan negara yang diusulkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang dilancarkan pada Januari tahun 2023. Madani itu sendiri merupakan satu sintesis gaya Malaysia yang menggabung jaringan amalan sedia ada dengan kaedah baru yang direka untuk menangani isu-isu baru dan ketidakpastian. Hal ini telah disambut dengan baik oleh Menteri Pendidikan Tinggi Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang memasukkan elemen Madani dalam pemangkasaan pendidikan tinggi Malaysia. Baru-baru ini, dalam program naratif khas Anjuran Radio Televisyen Malaysia RTM, Yang Berhormat Menteri telah memperjelaskan asrak Kementerian Pengajian Tinggi berkenaan ekonomi madani pendidikan tinggi yang merangkumi 4P, iaitu penyediaan bakat, penyelidikan dan inovasi, pemindahan ilmu dan akhir sekali adalah pengantarabahasaan. Ekonomi madani pendidikan tinggi adalah konsep yang mengacu pada pemangkasaan sistem pendidikan tinggi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam atau nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Ekonomi madani sendiri adalah istilah yang merujuk pada prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam yang menekankan pada keadilan, kesetaraan, accountability, tanggungjawab sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pendidikan tinggi, ekonomi madani mengusulkan pendekatan yang berbeza daripada ekonomi konvensional dengan memberi tumpuan kepada kesesamaan dalam asas dalam peluang pendidikan. Hal ini bermakna setiap individu tanpa mengira latar belakang ekonomi atau sosial perlu mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Selain itu, prinsip ketelusan dan bertanggungjawab dalam ekonomi madani adalah untuk memastikan institusi-institusi pendidikan tinggi beroperasi secara jujur, terbuka dalam pengurusan dana, penggunaan sumber daya dan dasar-dasar mereka. Ini juga merangkumi pelibatan pelbagai pihak termasuk mahasiswa dalam membuat keputusan. Tambahan lagi, ekonomi madani pendidikan tinggi mendorong pemberdayaan melalui pendidikan yang memberikan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengatasi masalah krisis ekonomi. Selain daripada kerajaan, guru turut mempunyai peranan penting dalam membantu terbesaran emosi dan kognitif pelajar. Walaupun pelajar daripada golongan miskin sedikit ketinggalan disebabkan kehidupan yang daif, perkara ini mampu ditangani dengan bantuan guru-guru di sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana guru sewajarnya membina kemahiran teras pelajar daripada golongan yang kurang berkemampuan dan mempunyai masalah pembelajaran dengan melaksanakan penilaian sebagai peta jalan untuk memastikan mereka menguasai tahap-tahap kemahiran yang mereka perlukan. Sebagai contohnya, kemahiran perhatian dan fokus, ingatan jangka pendek dan panjang, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran sosial dan sebagainya. Kesemua kemahiran ini adalah penting untuk membentuk kecerdasan dan mengembangkan fungsi otak mereka. Tambahan lagi, guru juga merupakan sumber harapan dan sokongan selain daripada ibu bapa. Kebanyakan pelajar daripada golongan kurang berkemampuan sentiasa rasa rendah diri kerana keadaan keluarga yang kurang mampu. Mereka juga nampak lebih pendiam dan kurang aktif di dalam kelas. Oleh itu, guru memainkan peranan yang penting untuk mencipta suasana yang tidak berat sebelah. Sebagai contohnya, guru perlulah sentiasa melibatkan murid-murid di dalam setiap aktiviti agar mereka tidak terasa terasing. Guru juga seharusnya menyokong dengan memberi sokongan dan didikan yang positif
agar dapat melahirkan sifat optimis dalam diri pelajar ini. Itu sahaja tindakan yang sewajarnya dilaksanakan bagi menangani krisis ekonomi dalam pendidikan di negara kita ini pada pandangan saya. Terima kasih saudari di atas penjelasan yang amat benar tersebut. Perbincangan tidak diakhiri apabila kita tidak mendengar cadangan daripada ahli panel kita yang kedua. Selanjutnya, marilah pula kita mendengar cadangan daripada ahli panel yang kedua. Silakan saudari. Terima kasih sekali lagi Pengerusi Majlis. Bagi mengelakkan lagi keciciran pembelajaran murid miskin di bandar, 4 pelan tindakan boleh diambil kira kerajaan terutamanya, khususnya Kementerian Pendidikan, KPM. Yang pertama, caranya yang pertama adalah merancang sistem pendidikan berkualiti berkos rendah untuk dinikmati anak daripada keluarga miskin di bandar, seperti penyediaan lebih banyak sekolah dan asrama harian baru di kawasan bandar sesak untuk menurunkan kos pengangkutan anak ke sekolah, contohnya naik bas, kenderaan yang lain. Jadi pada masa yang sama, perlu menyemak kembali data kelahiran asrama harian bukan sahaja disediakan untuk murid miskin tetapi juga jarak sekolah jauh dari rumah. Yang kedua, menyediakan peralatan pembelajaran termasuk peranti dan akses internet baik di setiap sekolah supaya murid daripada keluarga miskin ini mempunyai peluang belajar sama rata dengan murid daripada keluarga berada. Yang ketiga adalah membangunkan sistem kepemimpinan pendidikan empati kepada keciciran pembelajaran dan melatih pentadbir pendidikan peringkat daerah serta kepimpinan sekolah mempunyai kesedaran tinggi yang berkaitan membasmi keciciran pendidikan di kawasan kejiranan masing-masing. Yang akhir sekali, cadangan yang saya berikan iaitu kerajaan melalui KPM mewujudkan tabung peduli pendidikan negara bertujuan menyelamatkan anak berpotensi keciciran yang disebabkan kemiskinan keluarga. Okey, peruntukan tabung ini selain disediakan kerajaan, turut juga menerima sumbangan daripada syarikat berkaitan seperti GSC dan ahli masyarakat prihatin kepada isu keciciran pendidikan anak daripada keluarga miskin. Jadi saya lebih menunjukkan kepada kerajaan kerana kerajaan sangat memainkan peranan yang sangat penting dalam masyarakat, lebih-lebih lagi tentang isu ekonomi pekerjaan yang membawa kepada pendidikan secara tidak langsung. Itu sahaja pendapat saya. Terima kasih ahli panel yang kedua. Baiklah, nampaknya kedua-dua orang ahli panel kita sudah pun berkongsi tentang pendapat atau cadangan mereka. Jadi, sebelum kita mengakhiri perbincangan forum ini, ingin saya simpulkan bahawa isu dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu ini sedikit sebanyak telah memberikan krisis terhadap bidang pendidikan di mana ia berpunca daripada inflasi, pengangguran, kemiskinan dan kos sara hidup yang tinggi. Jadi, perkara ini menyebabkan beberapa warga negara Malaysia mengalami diskriminasi dalam pendidikan kerana mereka tidak dapat membayar kos belajar dan lalu tidak boleh mendapatkan hak mereka dalam bidang pendidikan. Oleh itu, tidak lengkaplah sebuah forum tanpa adanya soal jawab bersama ahli-ahli panel kita yang bijak pandai ini. Maka sekarang, saya akan buka soalan kepada para hadirin sekalian untuk mengajukan soalan mereka. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Ilyas. Saya ingin bertanyakan 2 soalan kepada mana-mana ahli panel. Jadi soalan saya yang pertama, adakah konsep kesamaan ni digunakan dalam dasar Malaysia Madani ni turut meliputi Sabah dan Sarawak? Soalan yang amat menarik sekali saudari Siti Aisyah. Jawapan bagi persoalan saudari adalah ya, benar sekali. Konsep kesesamaan ini dilaksanakan di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Selain daripada Malaysia Madani, kerajaan turut melaksanakan perancangan yang lain bagi mewujudkan konsep kesesamaan di seluruh Malaysia seperti rancangan Malaysia ke-12 dan tempoh rancangan Malaysia ke-12 ini. Pelaksanaan pendekatan ini lebih menumpukan berkenaan sasaran khusus
Bilangan profesional dan pekerja mahir Bumi Putra dalam pelbagai pekerjaan dan sektor telah meningkat manakala program pembangunan MPPB telah mempercepat pertumbuhan kelas menengah Bumi Putra. Perancangan yang dilakukan ini akan membantu untuk mengurangi masalah kemiskinan. Keadaan ini membolehkan ibu bapa untuk menyediakan peralatan pembelajaran yang mencukupi untuk anak-anak mereka apabila telah melepasi masalah kemiskinan. Tambahan lagi, kerajaan turut memberi tumpuan kepada pembangunan di Sabah dan Sarawak melalui pelbagai projek dan inisiatif baharu pada tempoh akhir RMK12. Kementerian Pendidikan Malaysia memberi perhatian serta komitmen besar terhadap bidang pendidikan, terutamanya kebajikan pelajar serta pembangunan sekolah-sekolah daif di Sabah dan Sarawak. Menurut kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ekonomi, lebih banyak sekolah daif yang berada pada skala 7 berdasarkan indeks penilaian keadaan bangunan sekolah akan diganti menjadi lebih baik dan selesa untuk digunakan oleh murid-murid. Tambahan lagi, kerajaan turut akan menyediakan bot dan keperluan lain yang diperlukan oleh murid-murid sekolah di Sabah dan Sarawak. Pada masa yang sama, kerajaan akan memberikan tumpuan dengan melaksanakan peningkatan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru melalui penyesuaian dan pemahaman budaya setempat di kawasan luar bandar dan pendalaman. Terima kasih saudari Prof. Rauda atas penjelasan tersebut. Okey, seterusnya soalan saya yang kedua. Mengikut apa yang saya dengar tentang krisis ekonomi dalam pendidikan, yang mana memandangkan pada zaman kini sebenarnya dalam realiti murid ni sekarang murid-murid ni tidak suka pergi ke sekolah sehingga menyebabkan berlakunya keciciran murid. Jadi soalan saya, mengapakah benda tersebut terjadi? Okay, wah, bagus soalan. Bagus soalan daripada saudari Aisyah yang memang membuka minda saya. Terima kasih sekali lagi saudari Aisyah atas soalan yang dilontarkan. Baiklah, sebelum pandemik COVID-19 melanda negara kita, memang telah wujud keciciran pendidikan, tetapi jumlahnya sangat kecil dan terkawal. Namun, apabila pandemik COVID-19 berlaku sejak Mac 2020, ramai sangat ibu bapa yang telah kehilangan pekerjaan yang menyebabkan pendapatan keluarga sangat merosot. Apabila ibu bapa sendiri tidak lagi mengambil berat tentang pendidikan anak-anak mereka, dengan itu semestinya keciciran pendidikan pasti akan berlaku. Dan kemudian mengikut Timbalan Menteri Pendidikan lah, Lim Hui Ying, berdasarkan kepada rekod sistem aplikasi pangkalan data murid APDM antara 2019 hingga 2023, beliau berkata sebab lain murid berhenti sekolah adalah kerana masalah keluarga serta sukar untuk disekolah disebabkan faktor jarak. Tapi kebanyakannya kerana pelajar memilih bekerja jika dibandingkan memilih untuk disekolah. Dengan hal demikian, wajarlah ekonomi sangat penting bagi pendidikan. Jika rosak ekonominya, maka mundurlah pendidikannya. Dengan itu berharap semua pihak berganding bahu untuk membangunkan kembali ekonomi kita di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita kerana sudi menyuarakan pendapat masing-masing terhadap soalan yang diberikan oleh para hadirin sebentar tadi. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Baiklah, nampaknya masa amat mencemburui kita pada sesi ini. Akhirul kalam, semoga forum ini dapat dijadikan sebagai satu wadah bagi mengatasi krisis ekonomi dalam pendidikan. Harapan saya agar forum ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna buat semua hadirin yang dihormati sekalian. Saya juga mewakili semua ahli panel ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin kerana sudi menyaksikan sesi forum pada slot ini. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan serangkap pantun sebagai penutup bagi sesi forum kita. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Akhir sekali, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.